Semua hadirin diminta duduk dan memenuhi kerusi di bahagian hadapan. Semua telefon bimbit hendaklah dimatikan atau berada dalam mood senyap atau getaran sepanjang berlangsungnya majlis ini. Dimohon semua hadirin dapat memberi perhatian sepenuhnya semasa majlis sedang berlangsung. Kerjasama sidang hadirin amat kami hargai dan terima kasih. Hadirin sekalian, majlis dimulakan dengan nyanyian 2 buah lagu. Oleh itu, semua hadirin diminta berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak. Majlis mengucapkan terima kasih. Semua hadirin dijemput duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Melayang serindik di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang berusaha Encik Azmi bin Muhammad, Ketua Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Puan Shuaibah binti Rasidi, Ketua Unit Kajian Sosial, ahli-ahli panel, moderator, para pensyarah serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin warga Dewan, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada petang yang indah ini bagi menjayakan
program bicara ilmu siswa guru sempena Hari Kebangsaan tahun 2022. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program bicara ilmu siswa guru pada hari ini dikendalikan oleh Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Oleh itu, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjemput saudara Aiman Haziq bin Hasbullah untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, program bicara ilmu siswa guru sempena bulan kebangsaan bagi tahun 2022, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu ya Allah. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi diri kami. Kami memohon kekuatan daripada hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami memohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan sebarang keburukan ya Allah. Gunakanlah pada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara Aiman Haziq bin Hasbullah atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada petang ini diberkati Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Azmi bin Muhammad, Ketua Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Unit
kajian sosial Puan Suhaibah B.K. Rashidi, rakan-rakan pensyarah daripada unit yang sama, ahli-ahli panel dan moderator, dan juga para pelajar sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana program ini adalah program yang khusus dirancang untuk anda. Saya suka tengok poster tu, sebab dalam poster tu saya nampak badan saya begitu tegap sekali. Muka saya memenuhi keseluruhan bulatan yang ada. Saya merasakan bahawa saya tiba-tiba menjadi Incredible Hulk di dalam Marvel superhero. Tanya kepada Sofia. Tak apalah, dia satu perkara, one thing bila kita arah atau kami rancang, Puan Chu jangan menangis Puan Chu. Saya tetap seperti David Banner belum bertukar menjadi Incredible Hulk lagi. Okay? So apa pun, bila kami buat perancangan untuk anda, memang daripada awal memang permulaan Puan Chu kan, bila kita laksanakan program ni, saya kesian bila kami mengingati peristiwa-peristiwa sejarah pada kronologi permulaan bicara siswa ni. Saya kesian tengok mereka yang terlibat. Idris sampai dia cedera lah nak menghafal skrip-skrip tu. Najmi, saya tak tahu sampai dia hilang ingatan. Syazah tu tak tahu diri dia lelaki ke perempuan. Pada peringkat awal masa tu kan, Syazah kan. Sebab memang peringkat awal tu adalah peringkat permulaan yang agak sukar. Tapi now I'm always proud of you. Saya menangis, ambil tisu. Dan saya berbangga lah bila saya tengok Al-Ustaz Afif dan Najmi. Siapa dia? Najmi Ketuk kan? Saya nanti cut yang saya sebut yang Ketuk tu kan, peringkat awal lah. Sebab bila saya tengok setiap seorang kan, Aiman tadi baca doa, saya tengok kan, dia dah berubah banyak lah. Dia dah mula mengingati setiap baik-baik apa yang dia nak cakap kan. Dan bila saya tengok contoh macam Aiman sebelah dia tu yang cedera kaki dia tu, bila saya tengok kan, dia dah jadi seorang dewasa yang sudah semakin matang. Idrus memang bukan matang lagi dah kan? Jadi tua terus hidup dia kan? Tapi saya rasa memang saya proud lah kan. Lagi siapa lagi isu Syazah memang terkenal dengan cakapnya tak reti-reti kan. Dan memang dia dah berada dalam kategori sendiri. Tetapi yang paling saya bangga tu kan, bila pengacara kita telah muncul sebagai pengacara kebangsaan, Sofia dengan Najmi, Afif So this is the platform for you untuk kembangkan bakat. And for those yang baru di hadapan Afifah Abdullah, Afifah Abdullah nama dia kan, Afifah kan nama dia. Dia memang nervous. Saya tengok malam yang saya datang tu pun, dia nak hafal pun, lepas tu kita pula datang kacau kan lah. Tak tahu apa pun dia tak dapat je. Mimi, Al-Ustaz Arfan, this is Neoman, Joy, Bini, Yoga. Sebenarnya kita kembang dan kita bentuk untuk jadi seorang pendebat yang agak baik nanti. Yang di belakang tabir juga, yang di belakang saya, jangan melihat belakang saya lama sangat, Najwa, Fakrul, Aidil. Kesemuanya kami telah melitas. This is untuk you all junior. Junior dia kena faham kan. Awak tengok abang-abang senior, dia dah ada mula kesepakatan. Dia dah mula pakai baju yang sama. Daripada pagi dia dah pakai. Saya tanya, sampai saya balik, saya tukar sekejap tau Puan Chu. Saya balik, saya tukar sekejap, saya pakai baju batik. Saya tanya dia, ni hari ni hari apa? Hari Rabu. Baru saya pakai balik baju ni. Sebab hari ni Khamis, kalau pakai baju batik. But this satu cara untuk anda buat, dan dia ada kesepakatan yang kesepakatan yang
anda terancam. Tak tahulah doktor pun tetapkan untuk diorang pakai ke. So this is the thing that you should learn for junior. Because sejarah kita ni, dia memang kita kena, apa uniknya pelajar-pelajar sejarah? Siapa boleh jawab? Saya akan bagi. Bukan. Okey lah. RM20 saya bagi. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab apa uniknya pelajar meja sejarah yang membezakan anda dengan rakan-rakan yang lain? Siapa boleh jawab? Kecuali pensyarah jangan jawab. Ya. Berbilang kau kau dapat RM1 je lah nak. Apa ni? Aiman, apa ni cepat? Pelajar meja sejarah ni boleh buat semua benda. Boleh buat semua benda. Naik sikit RM1.50 lah. Alia, boleh aku jawab apa Alia? Kau kat ujung mana kau tidur apa Alia? RM20. Saya bagi ni ikhlas. Siapa boleh? Siapa boleh jawab? Aiman kalau ayat. Sejarah ni kita ada bulan 8 bulan kita sendiri. Ya, bulan 8. Ya, bulan 8 bulan kita sendiri. Itu yang kami semua ni pensyarah-pensyarah jawab memang teruk tu bulan 8. Tapi itu bukan jawapan dia. Cepat, ras. Cepat, RM20 ni. Makan kenyang, tidur lena. Kalau pensyarah, kalau pelajar baru boleh jawab, saya up 100. Saya up 100. Allah. Kemahiran berfikir dan Allah. Kemahiran? berfikir dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir dan membuat keputusan. Kau dapat RM10, saya hutang pula RM10. Saya bagi RM20, RM10 tu bagi saya. Tahu? RM10 saya bagi, RM10 tu pulang kat saya balik, tahu? Itu dia. Saya dah risau lah. Dia kata kemahiran berfikir. Alamak, tinggal sejarah je tak ada. Ya. We are the only major student yang ada kemahiran pemikiran sejarah. Bawa ajar tadi. Ya, baru ajar tadi. Saya dah ajar 30 tahun yang lepas. Masa diorang di dalam perut, dalam ibu lagi saya dah ajar. Bawa 6 ni. So, what is kemahiran pemikiran sejarah? This is the thing that you should know. Kalau anda melihat dalam kemahiran pemikiran sejarah, memang tak ada benda tu dalam subjek lain. Dengan adanya kemahiran inilah anda boleh bergerak dan mentafsir suatu perkara itu berdasarkan kepada kemahiran anda. Tak ada pada benda-benda lain. Dan dalam konteks inilah, perbicaraan dalam program inilah kita cuba untuk mengasuh dan mengasah bakat anda untuk berhadapan dengan penuntut berdasarkan kepada fakta-fakta dan rujukan yang ada. Because this is sejarah. Kita bercakap tentang fakta dan bukan auta. Setiap perkataan kita ada rujukan. Sebab tu kadang-kadang kalau orang nak cakap dengan Puan Shu, dengan Dr. Poo, dengan Dr. Jem, dengan Puan Razia dan Puan Ros, bukan anda letih, saya pun letih. Semua hujah saya dipatahkan dengan fakta. Saya pusing fakta, terus mereka pun jadi auta. So, perkara-perkara ni kita pegang. Nampak macam lawak, tetapi ada beberapa perkara yang perlu dipandang serius. Dan platform ini adalah platform terbaik. Your turn will come. Because this is the thing yang kita asuh dan kita bentuk daripada meja sejarah yang awal sekali masuk adalah unit M. Dan kita terus dapat. Dan tahniah kepada para pensyarah LPG Kampus Ipoh untuk sejarah. Okey. Bulan kebangsaan dengan tema dia adalah Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Saya kalau bercakap ni lama maksud. Keluarga Malaysia Teguh Bersama ni, ingat perkataan keluarga tu adalah kita. Memang kita terapkan daripada awal, anda ni semua adalah satu keluarga. Ada kadang-kadang rasa kecil hati, ada kadang-kadang rasa menyampah, ada kadang-kadang rasa dipinggirkan. Tetapi at the end,
kasih sayang seorang ibu bapa itu adalah yang paling penting. Anggaplah Dr. Jeb sebagai bapa anda, dan anggaplah Puan Shu dan yang lain itu sebagai ibu anda, dan saya adalah abang anda. Datuk. Okey. Dan apa-apa pun saya ucapkan tahniah kepada penyelenggara ataupun kerana anda telah berjaya untuk menyediakan satu platform untuk mereka, dan juga tahniah juga kepada Puan Shu, kepada Dr. Jeff, Dr. Puan Rose, dan untuk makluman syarah baru kita Puan Razia, kan, this is history punya student. Kita melangkah sejarah, kita buat awal, bukan tak apa, adalah untuk anda. Dan ingat, kita adalah satu keluarga, tak kira anda Cina ke, anda India ke, dan apa saja, kita adalah satu keluarga. Kegagalan untuk kita menganjurkan satu program pada bulan 8 itu adalah kegagalan kita bersama, dan saya sebagai front liners untuk Jabatan Sains Sosial bertanggungjawab atas kegagalan tersebut. So this is the thing. Okay. Dan untuk Najwa, kita berjaya mencokil pengacara yang baru selain Dr. Sofia, dan Fakrul dengan Adil ni memang selama-lamanya kau menjadi backbenchers untuk belakang lah untuk apa-apa program. Mimi saya dah tengok bagaimana dia punya dia project dia punya tu. Ini semua latihan-latihan yang berguna kepada anda, dan bila anda keluar ke sekolah besok, insyaAllah saya lagi jamin anda mampu untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Saya nak berkongsi satu cerita lah. Ini M5. Semua pelajar India. Paling tinggi keputusan SPM mereka lebih kurang dalam 3A, 2A. Lebih kurang lah, itu paling tinggi 2A, 3A. Banding dengan anda, minima 5A. Ada yang 9A, macam Aiman ni 13A. Saya nak cerita, dia orang, saya bukanlah saya nak kata saya mentor tu, tak. Saya nak cerita, memang problem. Mereka dah tua sikit daripada anda lah, bukan tua sikit, tua banyak, kan, dengan masalah dan apa. Tetapi daripada kumpulan-kumpulan tersebut, yang saya tahu seorang ataupun 3-4 orang dah ada master. Seorang dia dah jadi pengacara TV di NTV7. Seorang dah dapat anugerah emas untuk gelaran ataupun untuk anugerah adalah cikgu-cikgu untuk sekolah Tamil. Dan yang paling saya kagumi lah, yang paling saya kagumi adalah Yogi Mala lah. Yogi Mala, dia tahu. Engkau juga. Dia ada seorang. Masih dia seorang je kan? Perlembagaan. Jet juga perlembagaan. Kan? Tapi saya adalah mentor dia. Kan? Walaupun masa dia bagi, bila orang tanya masa dia dapat master, dia tidak mendengarkan tentang keadaan dia di UPSI, siapa yang beri semangatkan dia, siapa yang mempertahankan dia untuk belajar dekat sini. Ada banyak cerita di sebalik benda tu. Saya je yang simpan semua. Kalau saya bercerita, orang akan kata saya angkuh. Tapi biarlah perkara itu menjadi rahsia untuk saya. Bagaimana bapa dia datang, kendung dia, dan bagaimana masa selepas dia accident tu, apa yang berlaku, tak ada siapa pun yang tahu. Dan bagaimana PIGP cuba, bukan dia mencipta, PIGP cuba untuk membuang dia daripada menjadi seorang student. Dan bagaimana perjuangan dia memang banyak. Perjuangan itulah perjuangan sejarah untuk dia dan saya dan juga beberapa orang. Saya masih ingat lagi kata-kata daripada seorang pensyarah. Kenapa kita nak biarkan dia belajar di sini?
Masa tu dia masih lagi di katil hospital. Kepala dia botak, masih dia sorong roda 3. Saya kalau cerita kat dia memang saya sedih. Bila saya ingat dia, saya sedih. Tapi yang saya kagum sangat adalah semangat dia. Dia lumpuh, lepas dia aktif. Memang cukup aktif macam Aiman. Tapi bila dia accident, dia lumpuh daripada pinggang ke bawah. Tapi semangat dia untuk belajar dia makan. Dia adalah punca kenapa IPG kita letak laluan OKU tersebut. Banyak cerita-cerita yang ramai pensyarah yang tak tahu di sebalik dia tu. Untuk saya, bila saya nampak dia memegang ijazah atau dia ada masters tu dia PM saya, terima kasih Papa atas segala. Sedih cerita ni kalau saya ingat. Kan? Di sebalik buku saya yang macam Incredible Hulk tu, saya ada hati jiwa yang soft. Dia macam filem Kamil lah. Dia tidak macam filem. Kan? Dia bukan apa tau. Kau nak tayang apa? Kau nak tengok aku menangis tu. Sorry dah terpun saya ambil masa. Dia macam gini tau. Macam mana pandangan pensyarah-pensyarah bila dia orang panggil saya Papa. Saya seorang, saya berbangsa Melayu. Papa, so dia. Saya ingat the first time bila dia sampai, dia turun kan, Papa back. Tolak dia kan, dia belajar. Seorang-seorang ajar dia. Bapak dia hantar, mak dia hantar. Kalau dijadikan satu novel ataupun satu cerita, memang boleh pun. Tapi saya nak ceritakan kepada anda bahawa kami unit kajian sosial sejaga sejarah, kami tidak melihat anda seorang Cina, seorang India, seorang orang asal, apa saja. Kami melihat anda sebagai seorang rakyat Malaysia. This is keluarga Malaysia yang telah menjadi bill skrip dia. Okey. Apa-apa tanya dan terima kasih pada Dr. Pun dan semua, dan semoga perjalanan program ini berjalan dengan baik. Ingat, kita ada 2 lagi program, hari Isnin dan hari Jumaat dan hari Sabtu. Hari Jumaat kita ada kelainan dalam memperdengarkan lagu negaraku. So masa tu saya nak you all will be the frontliners untuk menyanyi lagu negaraku dengan kuat. Saya akan pastikan anda akan berada di barisan hadapan tau, sebab anda akan lead. Jadi masa nyanyian lagu negara itu ada satu part yang ada terseliu sikit, kan? Yang tu negeri Perak pun khususnya. So nyanyi dengan bertenaga. Okay? So itu saja daripada saya. Mohon tahniah kepada Afifah, Jaya. Saya panggil dia Janani, Fini, Mimi, Arfan. Tahniah dan bersedia untuk yang lain. Okay? So terima kasih banyak and all the best. Saya sangat-sangat terima kasih dalam membantu dan saya rasukan program ini secara siswa guru sepenuhnya kepada 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Azmi bin Muhammad, Ketua Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh, atas kesediaan beliau menyampaikan ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, tujuan kita berhimpun di Dewan ini adalah untuk mendengar sebuah bicara ilmu yang bertema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya.
Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, tanpa melengahkan lagi masa, saya selaku pengacara majlis dengan ini menyerahkan program ini kepada saudari Nur Afifah binti Ishak selaku moderator bicara ilmu siswa guru bagi memulakan program. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih saudari pengurusi majlis pada hari ini. Syukur Alhamdulillah dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini dalam sebuah diskusi ilmiah bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan 2022. Tahun ini genap 65 tahun kita merdeka dan sudah pasti kita pernah dengar kisah dari nenek moyang betapa sukar dan sulitnya mendapat sebuah kemerdekaan. Ada yang diseksa, ada yang dibunuh dan ada juga yang sanggup berjuang bermati-matian untuk kemerdekaan negara. Oleh itu, sebagai generasi kini, kita perlu bersyukur kerana lahir di bumi yang sudah pun merdeka. Bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan pada hari ini, satu tema dipilih oleh pihak kerajaan iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama yang juga selari dengan konsep keharmonian keluarga Malaysia. Bersusunan dengan tema Keluarga Malaysia, saya perkenalkan ahli-ahli panel kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita mulakan dengan panel pertama iaitu Saudara Arfan bin Muhammad Aznan. Apa khabar saudara? Panel kedua kita yang ayu dan manis orangnya, Nurul Syamimi Asmida binti Muhammad Firuz. Ahli panel yang ketiga adalah Saudari Tan Bini. Dan panel terakhir kita adalah Saudari Yoga Shandari, anak perempuan Nadia Raja. Keempat-empat ahli panel ini merupakan siswa dan siswi major dan minor sejarah. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kerana sudi bersama-sama pada petang ini untuk kita kupas dan kita bincang satu tema yang saya rasa agak menarik iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Saudara Arfan untuk menerangkan apakah punca, apakah definisi di sebalik tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Silakan saudara. Okey, baik. Pertama sekali yang saya hormati Encik Azmi bin Muhammad, Ketua Jabatan Sains Sosial, Warisan Pensyarah dan juga seterusnya adalah rakan-rakan seperjuangan saya yang berada di belakang sana. Terima kasih saya ucapkan kerana anda menghadirkan diri pada hari ini. Okey, jadi terima kasih kepada saudari moderator. Saya kira satu soalan yang menarik. Untuk menjawab soalan tersebut iaitu definisi ataupun pengertian kepada tema kebangsaan kita, saya akan ambil perkataan keluarga itu dulu. Okey, menurut Kamus Dewan, keluarga itu ataupun perkataan keluarga merujuk kepada sebuah organisasi yang terdiri daripada suami dan isteri, iaitu ibu bapa lah, dan juga disertakan dengan anak-anak. Itu menurut Kamus Dewan. Tapi sekarang ni, pada petang ini kita nak bincang mengenai keluarga Malaysia. Jadi bila merujuk kepada keluarga Malaysia, apa yang boleh kita faham ialah kita ini, masyarakat majmuk yang ada di negara kita iaitu Malaysia, yang hidup bersama-sama sebagai sebuah komuniti. Okey, itu keluarga Malaysia, kita simpan. Sekarang kita tengok pula kepada frasa tambahan iaitu Teguh Bersama. Pada pandangan saya, maksud Teguh Bersama ini ialah masyarakat majmuk iaitu masyarakat India, Cina, Melayu dan pelbagai lagi yang mampu untuk hidup di dalam Malaysia sebagai sebuah komuniti yang aman, damai, harmoni dan ada perpaduan yang bagus. Okey, jadi cuba tuan-tuan ingat kembali kan, rakan-rakan semua imbas kembali masa kita kecil-kecil dulu, ibu bapa kita selalu terapkan kepada kita nilai-nilai murni. Contoh macam nilai kasih sayang,
nilai tolong-menolong, nilai bantu-bantu kan. Mak kata, okey, adik kena sayang abang kena sayang adik. Adik kena hormat abang kena hormat adik. Begitu juga dengan anak-anak dan ibu bapa. Jadi sekiranya nilai tersebut, iaitu nilai kasih sayang, hormat menghormati dan bantu-membantu, kita terapkan sebagai satu amalan dalam komuniti masyarakat kita yang masyarakat majmuk ni. Jadi saya kira nak mencapai perpaduan tu tak ada masalah. Jadi saudari moderator, saya kira untuk menjawab persoalan tadi cukup jawapan saya sampai di situ bagi pendapat saya. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudara Arfan atas penjelasan yang cukup jelas. Kita beralih kepada persoalan seterusnya. Sekarang ini kita hidup pada zaman yang serba moden dan serba canggih. Adanya media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Jadi adakah perkembangan teknologi ini memberi kesan terhadap perpaduan? Silakan Saudari Tan Yoga untuk menjawab. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator yang berusaha, Encik Azmi, Ketua Jabatan Sains Sosial, Barisan Pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Negara kita, Malaysia, mempunyai pelbagai kaum yang hidup dengan aman dan damai, tetapi kadang-kadang terdapat isu perkauman yang menyebabkan perpaduan di kalangan masyarakat semakin terhakis. Warga dewan sekalian, sikap segelintir masyarakat yang suka membaca dan mempercayai berita-berita sensasi di media sosial merupakan salah satu punca yang menyebabkan perpaduan di kalangan rakyat semakin terhakis. Sebenarnya Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, media sosial seperti ini dicipta untuk digunakan dengan cara yang baik, tetapi sesetengah individu ini telah menggunakannya untuk menyebarkan berita palsu yang mengandungi unsur penipuan serta mengapi-apikan isu-isu perkauman di kalangan rakyat Malaysia. Jadi saya sendiri yang mempunyai pengalaman membaca berita-berita palsu di media sosial. Berita tersebut adalah tentang kematian seorang pelakon yang terkenal iaitu Rowan Atkinson atau dikenali sebagai Mr. Bean. Tetapi bagi memastikan kebenaran berita itu, saya telah melayari internet dan saya dapati bahawa pelakon itu masih hidup dan juga masih berlakon dalam filem. Jadi inilah dikatakan sebagai berita palsu. Dalam bahagian komen pula, ada yang menulis takziah mereka kepada pelakon tersebut. Jadi orang-orang yang menulis takziah tersebut telah mempercayai berita tersebut. Jika saya sendiri mempercayai berita tersebut dan berkongsi kepada kawan-kawan saya tanpa memastikan kebenaran berita palsu tersebut, kawan-kawan saya juga akan berkongsi kepada orang lain, dan inilah dikatakan sebagai penyebaran berita palsu di media sosial. Begitu juga dengan berita-berita palsu yang berkaitan dengan isu perkauman. Apabila berita-berita palsu yang berkaitan isu perkauman ini disebarkan dalam media sosial, akan berlakunya pergaduhan antara pelbagai kaum di negara kita. Dengan ini, rakyat Malaysia perlulah sedar terhadap kesilapan mereka yang berkongsi maklumat atau berita palsu di media sosial. Dan saya juga ingin mengingati semua orang untuk berfikir sebelum berkongsi sesuatu maklumat di media sosial, supaya kita dapatlah mengelakkan penyebaran maklumat palsu di media sosial. Itu saja daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Yoga. Ahli panel menyentuh berita-berita palsu yang tersebar di media sosial serba sedikit memberi kesan terhadap aspek perpaduan di Malaysia. Oleh itu, apa pula pandangan Saudara Arfan? Silakan saudara. Baik, terima kasih saudari moderator dan juga saudari Yoga atas pendapat anda tadi. Saya setuju, tetapi untuk soalan punca ini, bagi pendapat saya sendiri, tak lain tak bukan dia punya punca adalah kurangnya sikap keterbukaan dalam diri individu semua. Individu-individu yang ada di Malaysia ni lah, tak kira lah bangsa apa sekalipun, kurangnya sikap tersebut, sikap keterbukaan. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, hadirin kena faham, keterbukaan ini merupakan bahasa mudah dia adalah diri kita yang boleh menerima
ideologi, pandangan dan juga pendirian orang lain. Tak kira lah orang tu individu, satu perbadanan ataupun kerajaan sekalipun, kita ni individu, kita boleh terima ideologi dan juga pendirian mereka. Okey, itu adalah konsep dia nak bagi hadirin faham. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, bila sikap keterbukaan ini kurang, maka kita akan sering menyalahkan orang lain. Saya minta maaf cakap, saya tidak nafikan setiap daripada kita, tak kira lah Melayu, Islam ke, India, Cina, kita lahir memang kita sudah diterapkan daripada kecil dengan kepercayaan kita, agama kita dan juga kita punya adat, kan? Tapi bila perkara ini merujuk kepada perpaduan, kita kena buang egois kita, sikap ego tu kita kena buang. Okey, dapat? Bila benda ini merujuk kepada perpaduan untuk kebaikan sesama masyarakat di negara ini, keterbukaan itu kena ada, sikap keterbukaan itu kena ada, kan? Supaya apabila pihak ini memberikan pandangan mereka, kita boleh terima, dan bila kita memberikan pandangan, pihak sebelah sana pun boleh terima. Okey, saya ambil satu contoh situasi. Ini contoh situasi je, tidak menyentuh mana-mana sensitiviti. Masyarakat Melayu dan masyarakat Cina berlaku sedikit perselisihan faham. Tak kisahlah apa isu dia kan, gaduh ke apa kan, tapi adalah isunya. Okey, jadi masyarakat Melayu, kaum Melayu ni sudah semestinya dia akan stick ataupun berdiri dengan kaum masyarakat Melayu. Begitu juga dengan masyarakat Cina, dia akan berdiri dengan pandangan yang dikeluarkan oleh pihak masyarakat Cina, kan? Bila perkara itu berlaku, bila sifat keterbukaan tak ada, maka yang kaum Melayu ni dia akan dengar je apa yang pihak Melayu tu cakap. Walaupun perkara yang mereka katakan itu salah, kan? Mereka tetap akan membenarkan perkara tersebut. Sama juga dengan masyarakat Cina, boleh jadi yang dikeluarkan itu adalah kenyataan palsu dan sebagainya, tapi mereka tetap akan mempertahankan perkara tersebut. Kerana apa? Tak nak mendengar daripada pihak sebelah sana, dan pihak sebelah sini tak nak dengar daripada pihak masyarakat Cina. Okey, itu kita tak tambah lagi dengan, minta maaf cakap, pihak media dan juga kewartawanan yang saya tak kata semua, tetapi ada yang sanggup mengeluarkan artikel ataupun apa-apa yang orang boleh kata dia punya tajuk hadapan tu, kita tak kata salah fakta dia, tapi boleh dikatakan sebagai terpesong sedikit. So bila masyarakat macam kita ni yang tak tahu situasi sebenar, kita akan baca benda tu mempengaruhi sebenarnya. Jadi api perkauman tu akan jadi lagi, orang kata, lagi hebat lah. So bila dah berlaku macam tu, amat susah untuk dikekang. Jadi saudari moderator dan saudari yoga, saya tidak memangkan pendapat anda, tapi pada saya secara personal, punca kepada terhakisnya perpaduan di negara kita ini adalah sikap individu sendiri. Salah satunya mereka tidak ingin mengamalkan sikap keterbukaan itu. Jadi saya kira saudari moderator, itu sahaja jawapan saya untuk soalan anda. Saya serahkan kepada anda. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar dari saudara Arfan, di mana panel kita menyatakan tiadanya sifat keterbukaan dalam diri masyarakat memberi sedikit kesan terhadap perpaduan di Malaysia. Saudari Syamini, sepanjang saudari hidup 20 tahun ini kan, mesti saudari pernah berinteraksi dengan masyarakat berlainan kaum. Jadi boleh saudari ceritakan sedikit pengalaman saudari berinteraksi dengan masyarakat lain? Boleh, saudari moderator. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dapat menjalankan satu program yang sungguh bermakna kepada kita semua, iaitu berkenaan dengan kemerdekaan. Jadi bila sebut dengan kemerdekaan ni, kita merujuk kepada negara kita, Malaysia. Malaysia ni kaya dengan apa? Unik dengan apa? Iaitu unik dengan bangsanya yang tersendiri. Jadi untuk menjawab soalan saudari moderator berkenaan dengan perkongsian pengalaman saya berinteraksi dengan kaum berbilang, masyarakat yang berbilang kaum. Jadi saya rasa kita semua sedia maklum bahawa masyarakat di negara kita adalah masyarakat majmuk, iaitu masyarakat yang terdiri daripada kaum Cina, kaum India dan juga kaum Melayu. Dan inilah yang dinamakan sebagai keluarga Malaysia. Saya setelah mendengar betul penerangan daripada saudari Arfan, saya bersetuju bahawa keluarga Malaysia ini datangnya daripada masyarakat itu, keunikan masyarakat itu tersendiri. Ada satu kata-kata yang mengatakan bahawa Malaysia truly Asia.
Malaysia mencerminkan wajah Asia. Kenapa kita tidak katakan Thailand wajah Asia? Kenapa kita tidak katakan Indonesia wajah Asia? Kerana Malaysia mempunyai keunikan yang tersendiri, iaitu keunikan daripada kepelbagaian dari segi latar belakang, dari segi agama dan juga budaya, sehingga saya kira masyarakat di 4 penjuru dunia begitu kagum dengan masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia kerana bagaimana masyarakat Malaysia ini mampu membina sebuah negara yang sebegini, boleh bekerjasama dengan pelbagai kaum sehingga boleh menjadi sebuah negara yang membangun. Okey, saudara moderator, sorry, saya tak menjawab lagi soalan saudara moderator berkenaan dengan perkongsian pengalaman. Jadi saya ingin membawa warga dewan kepada satu pengalaman saya semasa saya bekerja di sebuah kilang. Di situ terdapatlah pekerja yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ada kaum Cina, ada kaum India, ada kaum Melayu. Dan nak jadikan cerita ni lah, pada mulanya saya tidak berapa suka dengan seorang pekerja wanita berbahasa India kerana terpengaruh dengan gosip-gosip lah kita panggil kan, gosip-gosip daripada rakan-rakan sekerja berkenaan sifat beliau. Namun ini ada dikatakan, tak kenal maka tak cinta. Hari demi hari saya mula berkenalan dengan beliau, saya mula berinteraksi dengan beliau, dan wujudlah satu hubungan yang akrab antara kami semua, sehingga kan boleh dikatakan hari-hari lah beliau membawa bekal makanan kepada saya. Tapi soalnya beliau beli daripada luar kerana beliau menghormati saya sebagai agama Islam, dan beliau takut ada mungkin ada bahan-bahan makanan yang saya tidak boleh makan kan. Jadi kadang-kadang beliau bawa burger, ada KFC, ada pizza. Jadi di situlah timbulnya rasa kasih sayang, rasa dihargai antara kita semua. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini bahawa saya bersetuju dengan pendapat saudara Arfan berkenaan dengan sikap keterbukaan. Jika kita sendiri tidak bersikap terbuka, maka kita akan menjadi seorang yang ibarat katak di bawah tempurung. Mengapa ruginya menjadi orang sebegini? Kerana mereka tidak akan mengetahui ataupun merasai rasa dikasihi, rasa disayangi dan juga rasa dihargai. Maka saya menyerulah kepada anda semua, buangkanlah sifat prasangka buruk, tapi tambahkan dalam diri kita sifat keterbukaan supaya kita dapat mewujudkan satu perpaduan yang harmoni di Malaysia. Saya kira itu sahaja perkongsian pengalaman saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, pengalaman yang sungguh bermakna dari saudari Syamini. Dari sini kita dapat lihat yang tiada salahnya berbuat baik sesama kita, tak kira bangsa apa, agama apa, kita boleh je buat baik. Okay, seterusnya kita dengar pula pengalaman dari saudari Tanwini. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Saya yakin bahawa setiap orang di Malaysia ini mempunyai pengalaman berinteraksi dengan berbagai kaum. Sebagai contohnya, di kedai butik kita dapat berjumpa dengan makcik yang bergaul Melayu. Di kedai runcit kita dapat berjumpa dengan pakcik yang bergaul Cina. Dan di nasi kandar kita dapat bertemu dengan pakcik yang bergaul India. Jadi sesungguhnya interaksi antara pelbagai kaum ini telah berlaku pada setiap masa. Jadi di sini saya ingin berkongsi beberapa pengalaman saya berinteraksi dengan berbagai kaum di Malaysia, termasuklah kaum Melayu dan kaum India. Okey, seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia terdiri daripada bukan sahaja 3 kaum, tapi termasuklah kaum Iban, Kadazan dan sebagainya. Semasa saya belajar di tadika, saya telah mengenali satu cikgu yang berkaum India. Cikgu itu, saya masih ingat nama cikgu itu sampai sekarang. Cikgu itu bernama Cikgu Sagita. Cikgu Sagita berkaum India, namun beliau sangat prihatin dan sentiasa cakna terhadap perkembangan saya. Saya sangat-sangat terharu dan tidak menyangka bahawa Cikgu Sagita ini memberi layanan dan menjaga saya bagai menjaga anaknya sendiri. Semasa saya menghadiri convocation tadika, saya dikehendaki untuk membuat persembahan tarian tradisional kaum India. Jadi pada masa itu Cikgu Sagita lah orang yang telah meminjamkan saya
pakaian tradisional kaum India, iaitu sari dan gelang-gelang tangan yang berwarna hijau untuk membantu saya menyempurnakan tarian tersebut. Baiklah, seterusnya saya ingin berkongsi pengalaman saya berinteraksi dengan kaum Melayu pula. Okey, dulunya Encik Taufik merupakan seorang jiran yang duduk di kawasan yang sama dengan keluarga kami. Jadi pada tahun 10 tahun dulu, Encik Taufik telah berpindah ke island Pulau Pinang dan keluarga saya kekal menetap di mainland. Walaupun jarak fizikal antara kami agak jauh, namun hati antara kami masih dekat. Apabila anak perempuan Encik Taufik Dahlia berkahwin, Encik Taufik masih mengingati keluarga saya dan menjemput keluarga saya untuk menghadiri majlis kenduri perkahwinan anak perempuannya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah sebenarnya saya berasa sangat bangga sebagai seorang warga negara Malaysia. Itulah keistimewaan kita, itulah Malaysia. Jadi kita saling menghormati, kita saling memahami, kita saling menghargai dan kita saling membantu. Saya rasa itu sahaja perkongsian pengalaman saya. Sekarang saya serahkan bicara ini kepada saudari moderator. Terima kasih atas kisah yang menarik yang mana kita boleh ambil pengajaran lah dari kisah saudari tadi ini. Baiklah, dahulu negara pernah dikejutkan dengan satu tragedi hitam ataupun tragedi yang tak dapat dilupakan, iaitu pada 13 Mei 1963, di mana rusuhan kaum telah berlaku, menunjukkan perpaduan pada ketika itu tidaklah begitu kukuh. Oleh itu, bagaimanakah cara untuk menguatkan perpaduan supaya peristiwa seperti ini tidak lagi berulang? Saya serahkan pula kepada saudari Winnie untuk menerangkan persoalan ini. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, keluarga merupakan kunci utama untuk membentuk personaliti seseorang anak. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting sekali dalam membentuk perpaduan kaum. Sebelum masuk ke fasa persekolahan, kita telah meluangkan masa yang paling banyak dengan siapa? Iaitu dengan ibu bapa kita, ya, dengan keluarga kita. Jadi, tidak kiralah sama ada pada hari ini kita menjadi seorang guru, seorang peguam ataupun seorang doktor, kita telah menerima pembelajaran informal daripada ibu bapa kita sejak kecil lagi. Seperti yang kita sedia maklum, anak-anak ini belajar melalui pemerhatian terhadap persekitaran. Selepas anak-anak memerhati tingkah laku ibu bapa, mereka akan meniru tingkah laku ibu bapa kerana mereka menganggap ibu bapa mereka sebagai suri teladan. Oleh itu, peribahasa Melayu bagaimana acuan begitulah kuenya telah memaparkan betapa pentingnya peranan ibu bapa akan mempengaruhi kehidupan seseorang anak. Pola pemikiran, emosi dan tingkah laku anak-anak akan dipengaruhi oleh ibu bapa mereka kerana melalui pendidikan yang disebut tadi, iaitu pembelajaran informal. Persis kata mutiara, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila anak-anak berumur sekitar 5 tahun, pada masa itulah mereka akan mula meniru cara percakapan dan tingkah laku ibu bapa kerana ibu bapa pada masa itu merupakan orang yang terdekat kepada mereka. Mereka belum masuk ke fasa persekolahan. Maka, jika ibu bapa mengamalkan budaya-budaya murni seperti bertegur sapa dengan jiran, sentiasa memberi senyuman kepada berbagai kaum, maka anak-anak turut akan mempelajari tingkah laku ibu bapa dan turut akan mengamalkan budaya murni ini. Jadi di sini ibu bapa telah memainkan peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipinggirkan. Oleh itu, saya rasa itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih saudari, kerana kita mengetengahkan peranan ibu bapa dalam meningkatkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tak dapat disangkal yang ibu bapa ni memainkan peranan yang hebat sehingga kita pernah dengar yang anak-anak ni ibarat kain putih, ibu bapa yang perlu mencorakkannya. Maka kita beralih kepada panel seterusnya, saudari Yoga. Sebagai institusi pendidikan, bagaimana ia bertindak sebagai wadah untuk meningkatkan lagi perpaduan? Silakan saudara.
terima kasih kepada saudari moderator. Sesungguhnya saya setuju dengan pendapat saudari ini mengenai peranan ibu bapa dalam memupuk semangat patriotik dalam diri kanak-kanak. Kerana ibu bapa adalah orang yang paling terdekat dengan anak-anak mereka. Selain daripada pihak ibu bapa, pihak sekolah juga mempunyai peranan yang penting untuk memupuk semangat patriotik dalam diri murid-murid. Di sini kita perlulah memahami bahawa sekolah bukan sahaja tempat untuk menambahkan ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat untuk melahirkan individu yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan sosial. Menurut falsafah kebangsaan pendidikan, usaha ini diambil untuk melahirkan warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, berakhlak mulia serta memberikan sumbangan keharmonian kepada negara, masyarakat serta keluarga. Antara langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah adalah dengan menyusun meja secara berkumpulan dalam bilik darjah. Apabila meja-meja disusun secara berkumpulan dalam bilik darjah, murid-murid yang berbagai kaum dapat duduk secara bersama-sama dalam bilik darjah dan mereka juga dapatlah berinteraksi antara satu sama lain. Jadi dalam situasi ini kita dapat mengeratkan hubungan murid-murid yang pelbagai kaum di sekolah. Selain daripada pihak pentadbiran sekolah, guru juga mempunyai peranan untuk mengeratkan hubungan murid-murid di sekolah. Sebagai seorang guru, mereka perlulah menjadi sebagai contoh teladan serta mempunyai sikap adil dengan apabila melayani murid-murid yang pelbagai kaum di sekolah. Dalam pembahagian kumpulan pula, seorang guru perlulah memastikan dalam sebuah kumpulan itu mempunyai semua kaum murid. Sebagai contohnya, dalam sesebuah kumpulan itu mempunyai sekurang-kurangnya seorang murid Melayu, seorang murid Cina dan seorang murid India. Jadi apabila seorang guru tidak membahagikan kumpulan di dalam bilik darjah, murid-murid akan memilih sendiri ahli kumpulan mereka. Jika murid-murid pilih sendiri, jika murid Melayu, semua murid Melayu akan jadi satu kumpulan. Jika murid Cina, semua murid Cina juga akan menjadi satu kumpulan. Manakala murid India juga, semua murid India akan menjadi satu kumpulan. Jadi dalam situasi ini kita tidak dapatlah mengeratkan hubungan murid-murid yang pelbagai kaum. Selain daripada itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan program seperti sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah. Antara aktiviti yang boleh diadakan adalah melukis poster, mendeklamasikan saja, berpidato, menulis karangan yang bertemakan Hari Kemerdekaan boleh diadakan. Dan kita juga perlulah memahami bahawa sekolah bukan sahaja tempat untuk melahirkan individu yang cerdik, tetapi juga untuk melahirkan individu yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Oleh itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Saudari moderator, saya bersetuju dengan saudari Yoga berkenaan dengan cara memupuk perpaduan melalui pihak sekolah. Namun ingin saya tambah sedikit. Kita boleh lihat situasi dalam kelas. Jika kelas tersebut mempunyai ahli kelas yang pelbagai individu, kita lihat daripada pucuk kepimpinan. Kita boleh kadang-kadang sebuah kelas tu hanya meletakkan Melayu jadi ketua kelas, penolong Melayu lagi, itu Melayu lagi. Kita kena bersifat terbuka, kita kena beri peluang kepada kaum-kaum lain. Contohnya Melayu jadi ketua kelas, penolong daripada kaum India dan juga yang rakan-rakan lain tu kita perbagaikan. Itu macam kita tengok balik pemimpin-pemimpin daripada parti politik utama kita dulu seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Didi Sambatan. Bagaimana mereka ni menolak perbezaan individu ini, mengedepankan perbezaan individu ini dan merancang satu katakan idea atau pandangan untuk membangunkan negara kita Malaysia dan mencapai kemerdekaan. Saya kira itu saja. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Syarif dan saudari Yoga. Mungkin saudara Afad ingin menambah sedikit. Silakan saudara.
Okey, baik, terima kasih. Saudari Tavi ni dah sebut pasal peranan keluarga atau ibu bapa. Manakala saudari Yoga pun dah sebut pasal peranan sekolah. Jadi bagi saya, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melihat kepada masyarakat pula. Okey, bagi saya, masyarakat yang ada sekarang ni, kita perlu menganggap bahawa kita ni sebagai satu bangsa. Jujur saya katakan, memang kita lahir dengan pelbagai kepercayaan agama dan sebagainya. Tapi bila merujuk kepada Malaysia, pembangunan Malaysia itu, kita perlu melihat kepada kita ni sebagai satu bangsa, kan? Saya tidak menafikan hak masing-masing untuk melakukan mereka punya kepercayaan, adat mereka dan sebagainya. Tapi bila merujuk kepada perpaduan, kita perlu menganggap kita bahawa kita ni sebagai satu bangsa. Saya cerita tuan-tuan, balik di kampung saya, Taparut Perak. Okey, Taparut, mana yang tahu tu bolehlah, kan? Taparut Perak, ada satu tempat ni nama dia Kampung Jawa, kan? Ayah saya kata orang Melayu semua dalam tu. Saya dalam fikiran saya pun macam, apa betul ke orang Melayu semua, kan? So, one day satu hari, saya ambil keputusan untuk pergi masuk ke kampung tu. Dia lorong tapi dalam tu ada cabang-cabang jalan rumah lah, kan? Tak sempat saya nak explore sampai ke lorong sebelahnya. Lorong pertama tu saya dah nampak dah ada rumah kaum Cina dan India, kan? Saya macam, nama Kampung Jawa, kan? Ayah saya kata orang Melayu semua. Tapi dah saya tak sempat explore habis lagi, dah jumpa dah. So, kat sini saya nak cakap, tuan-tuan hadirin semua pergilah mana-mana kawasan perumahan pun, kan? Kawasan perumahan yang berkelompok, taman ke, kampung ke, masyarakat Melayu Cina India itu mesti ada duduk sekali, kan? Benda tu di mana-mana pun ada. Kalau memang betul kampung tu kampung Melayu saja pun adalah di serta-serta tempat, beberapa tempat, kan? Okey. Jadi bangsa Malaysia ni kita boleh tengok kepada 3 konsep, antaranya patriotik, nasionalisme dan juga perpaduan. Tapi untuk kita mencerdaskan tema kebangsaan kita, iaitu keluarga Malaysia Teguh Bersama, kita kena tengoklah kepada aspek perpaduan, kan? So untuk kata akhirnya, saya teguh dengan pendirian saya bahawa masyarakat amatlah penting. Macam mana ibu bapa ambil bahagian, sekolah ambil bahagian, kalau kita ketika hidup secara komuniti itu tidak ada kesedaran untuk menganggap bahawa kita ni sebagai satu bangsa yang menghuni di negara Malaysia, pun tidak ada gunanya. Jadi saya kira saudari moderator, itu saya jawapan saya, iaitu cara nak mengatasi masalah terakisnya perpaduan ini adalah menerusi platform masyarakat. Jadi saya serahkan kepada saudari moderator. Baiklah, jadi kita mengetengahkan peranan masyarakat dalam meningkatkan lagi perpaduan di Malaysia. Boleh saudari Syamini terangkan pula pandangan saudari, apakah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan perpaduan di Malaysia? Mungkin dari aspek NGO pula. Silakan saudari. Okey, terima kasih saudari moderator. Jadi saya bersetuju dengan pendapat ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Namun berkenaan dengan inisiatif untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia, iaitu daripada inisiatif pihak sekolah ataupun keluarga. Namun kalau kita ingin lihat dengan skop yang lebih besar ataupun organisasi yang lebih besar, saya kira ataupun saya melihat bahawa badan bukan kerajaan, NGO memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk perpaduan di negara kita. Kerana kebanyakan NGO ini bermatlamatkan untuk membantu rakyat Malaysia yang tak kira lah dari segi kewangan ke, kebajikan ataupun keselamatan. Contoh terdekat yang kita boleh ambil, saya rasa kita semua tahu insan hebat di Malaysia, Abid Liu. Okey, beliau tidak henti-henti dalam memberi sumbangan kepada negara kita, Malaysia. Dan apa yang menariknya, kita semua tahu bahawa beliau berbangsa Cina. Namun beliau tidak pernah memandang atau menilai latar belakang seseorang yang ingin beliau bantu. Dan saya rasa kita sewajarnya menjadikan Abid Liu ini sebagai sumber inspirasi kepada kita semua, kerana saya yakin dan pasti bahawa setiap dari kita ada berfikiran bahawa sepatutnya kaum Melayu bantulah kaum Melayu, kaum Cina bantulah kaum Cina, kaum India bantulah kaum Cina. Namun personaliti Abid Liu sendiri, berbangsa Cina, tidak pernah menilai sesiapa yang ingin beliau bantu. Jadi saya
Saudara Aiman, okey? Okey, saya rasa wajarlah untuk kita sematkan dalam diri kita semangat yang dibawa oleh ABU itu sendiri supaya kita bersama-sama membantu rakyat Malaysia ataupun beri semangat kepada negara kita, negara Malaysia, supaya negara kita ini semua masyarakat saling sama-sama bantu dan seterusnya menjalinkan hubungan perpaduan yang utuh antara kita semua. Selain itu, saudari moderator, pihak kerajaan, kita tidak boleh lari daripada pihak kerajaan kerana mereka lah yang memerintah negara kita dan mereka lah yang menguruskan semua sektor dalam negara kita, sektor sukan, sektor politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi usaha sama antara kerajaan dan NGO ini saya kira merupakan satu langkah yang vital untuk memupuk perpaduan di negara kita. Saya ambil skop yang lebih kecil, iaitu melalui Kementerian Belia dan Sukan yang banyak menganjurkan program untuk generasi muda, iaitu belia, iaitu kita lah. Kenapa saya kata belia? Kerana belia inilah yang akan menjadi tunggak pemimpin pada negara kita sendiri. Jadi antara contoh program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan antaranya ialah program Malaysia Future Leader School, iaitu ada Nizi yang berdata, iaitu Malaysia Future Leader School. Sabar okey, iaitu Sekolah Pemimpin Masa Hadapan. Okey, saya merupakan salah satu peserta Malaysia Future Leader School dan saya melihat program ini sangatlah efisien kerana dalam program tersebut mereka menerapkan 7 elemen yang sangat berguna kepada negara kita. Antaranya ialah elemen kewarganegaraan dan juga elemen kesukarelawanan. Elemen-elemen ini sangat penting dalam bantu generasi muda untuk bersemangat ataupun mempunyai perasaan cinta akan negara. Jadi dalam tempoh program itu kami dilatihlah untuk menyemai semangat-semangat tersebut dan pada akhirnya kesemua alumni FLS ini telah dikumpulkan dan disatukan di bawah satu persatuan yang dinamakan sebagai saudara Aiman, apa? Ya, betul, Angkatan Belia MFLS Perak. Pada dahulunya semasa mengikuti program tersebut, kami hanyalah mengikuti program-program yang dianjurkan. Namun pada masa kini, kamilah yang menjadi penggerak untuk membantu masyarakat melalui aktiviti yang dibawa. Sebagai contoh, aktiviti baru-baru ini, bukanlah baru-baru ini, beberapa bulan yang lepas, kami sendiri telah turun padang untuk membantu mangsa banjir di Baling Kedah dan juga di Kelang. Di sini saya ingin jelaskan kepada tuan-puan bahawa kesinambungan antara kerajaan dan juga NGO ini telah membawa ataupun melahirkan generasi muda yang bersemangat, wajar, prihatin terhadap masyarakat dan saya rasa memang wajarlah NGO dan juga kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu memupuk perpaduan di negara kita. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan cara memupuk perpaduan di negara kita. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada para trainer kita kerana sudi memberi pendapat. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, ingin saya menjemput ahli-ahli panel untuk mengupas tentang harapan mengenai tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Dimulakan dengan panel pertama kita, saudara Arfan. Okey, jadi ini merupakan pusingan terakhir daripada kami. Okey, untuk harapan, saya tidak memandang kepada harapan yang terlalu jauh ataupun terlalu luar. Okey, saya memandang kepada kita, komuniti kita di dalam IPG ni sendiri. Kan, kita tak payah tengok jauh-jauh. Sebab dalam IPG kita sendiri, kita ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India kan. Kaum Cina daripada Sabah dan Sarawak yang berkawasan dan sebagainya. So, apa yang saya harapkan ialah kita sendiri di dalam IPG sebagai bakal-bakal guru, kita yang memulakan, kita yang menjadi penggerak kepada merapatkan perpaduan itu, mengukuhkan perpaduan itu. Kan? Sebab kalau kita sendiri di IPG ni, kita punya komunikasi, kita punya perpaduan pun goyah, macam mana kita nak bawa pengaruh tu keluar ke sekolah dan sebagainya.
Nanti di sekolah kita akan ajar anak-anak murid kita pula kan, berkenaan perpaduan dan sebagainya. Mesti tak lari punya. Dalam setiap kelas tu mesti ada bangsa Cina, India dan Melayu kan. So kalau kita sebagai bakal guru pelatih yang dilatih di IPG ini, kita punya komunikasi dan sebagainya goyah. So pengaruh tu bila kita nak bawa akan jadi kurang. Jadi untuk harapan, itulah harapan saya, supaya kita di IPG ini kukuhkan dulu kita punya perpaduan dan silaturahim. Okey, Saudara Moderator, saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Afan. Kita menjemput pula panel kedua kita, Saudari Syamini. Terima kasih Saudari Moderator. Baiklah, sebelum saya bercerita tentang harapan saya ingin membawa warga Dewan kembali kepada tema kemerdekaan kita pada tahun ini, iaitu apa Tuan Pai? Betul. Bagi saya perkataan keluarga Malaysia ataupun keluarga itu sangat memberi makna yang mendalam kepada saya, kerana saya kira perkataan keluarga itu bukanlah hanya terjalin melalui pertalian darah semata-mata, namun setelah mendengar perkongsian daripada ahli-ahli panel kita pada hari ini, sifat kebersamaan, keterbukaan merupakan tunjang utama yang memupuk tali perpaduan yang akan membentuk sebuah negara keluarga Malaysia yang teguh bersama. Jadi menjelang hari kemerdekaan yang bakal tiba, iaitu pada tanggal 31 Ogos, saya berharap bahawa kita semua sama-sama meraihkannya dengan penuh semangat dan juga kebersamaan tanpa prejudis untuk dan juga memanfaatkan kita punya keunikan yang ada di Malaysia, iaitu ada bahasa India, ada bahasa Cina dan juga Melayu. Kita sama-samalah meraihkannya dengan penuh semangat agar perpaduan di negara kita dapat diteguh bersama-sama. Sekian, terima kasih. Apa mengatakan rasa kita dengar pula panel ketiga kita. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Moderator. Seperti yang disebut oleh Saudara Arfan dan Saudari Mimi tadi, negara kita Malaysia sungguh unik. Keunikan ini tidak dapat bukan sahaja dapat diukur dari segi kepelbagaian kaum, tapi juga dapat ditinjau daripada aspek kemerdekaan negara kita Malaysia. Kerana negara kita Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mencapai kemerdekaan tanpa melibatkan peristiwa pertumpahan darah. Seperti yang disebut oleh Saudari Mimi tadi, terdapat 3 wakil yang menuntut kemerdekaan tanah Melayu pada masa itu, termasuklah Perdana Menteri Malaysia pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sabantan. Jadi jika kita perhatikan bahawa terdapat 3 kaum majoriti di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India, masing-masing mempunyai 1 wakil untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu pada masa tersebut. Jadi atas usaha dan pengorbanan mereka, maka kita dapat duduk di dalam dewan ini dan menikmati erti kebebasan yang sebenar. Alangkah bertuahnya kita dapat berkumpul bersama-sama, hidup secara aman dan harmoni selama 65 tahun dalam masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan budaya. Bukan senangnya untuk mengekalkan kedamaian ini. Jadi orang kata bersatu teguh, bercerai roboh. Saya berharap agar kita dapat bersama-sama mengekalkan kemakmuran negara kita, tanah air tercinta kita Malaysia, dengan mengamalkan sikap keterbukaan yang disebut tadi, sikap toleransi dan bantu-membantu tanpa mengira bangsa, agama dan darjat. Baiklah, itu sahaja saya rasa. Terima kasih. Saya serahkan majlis kepada Saudari Moderator. Baiklah, kita dengar pula harapan mengenai tema keluarga Malaysia daripada Saudari Yoga. Baiklah, terima kasih Saudari Moderator. Sebagai anak Malaysia, saya berharap agar negara kita terus menjadi aman dan damai seperti sekarang, di mana semua kaum hidup bersama-sama. Saya juga berharap agar semua rakyat bersatu padu dalam menghadapi sesuatu krisis seperti krisis COVID-19, krisis banjir kilat. Apabila Selangor dan Kuala Lumpur dilanda banjir kilat, ramai rakyat Malaysia yang berbilang kaum telah membantu bangsa-bangsa banjir tanpa mengira agama dan kaum mereka. Jadi saya berharap agar semua rakyat Malaysia sentiasa
bersama, bukan sahaja pada waktu krisis tetapi juga sentiasa membantu dan bersatu padu dalam setiap masa di negara kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kerana sudi memberi pandangan, berkongsi idea dan pendapat mengenai tajuk hari ini, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, sifat saling menghormati, bertolak ansur baca ditanam dalam diri setiap masyarakat. Oleh itu, jadi dengan ini saya akhiri program bicara siswa pada petang ini. Saya mewakili diri saya dan panel-panel menyusun 10 jari andai salah kata dan perbuatan. Sekian, Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Saya serahkan kepada Komisi. Warga Dewan yang dihormati sekalian, Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada semua pihak yang terlibat dalam menjadikan forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Seterusnya, bagi meneruskan program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan. Semangat
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Puan Syuhaibah binti Rasidi, Ketua Unit Kajian Sosial untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, rakan-rakan pensyarah yang saya hormati dan pelajar-pelajar W12 Media Sejarah, W13, Y6 dan Y7 yang saya kasihi sekalian. Baik ya, secara ringkasnya saya rumuskan ya. Alhamdulillah anda berjaya memberi satu perkembangan yang baik bagi pelajar-pelajar sejarah. Dan selepas ni saya harap ada muka-muka baru yang akan berkehadapan, terlibat dengan pidato, dan sepanjang bulan kemerdekaan ini ya, bulan kebangsaan yang daripada 16 Ogos sehingga 16 September kita ada pelbagai program yang saya harap anda participate. Boleh? Boleh. Saya takut bolehnya kuat di sini. Okey. Yang tadi ya, saya sebenarnya saya tak boleh tahan ketawa saya tadi sebab sampai keluar mata saya. Sebab ya daripada awal lagi doktor pun hantar dekat saya you punya ni lah. Poster ni saya cakap jangan bubuh gambar Cik Azmi yang macam ni besar sangat muka dia. Ataupun you kena bagi dia kurus, shrinkkan dia. Saya tengok ada pula muka dia tadi. Masa saya duduk-duduk Cik Azmi tu besar muka aku ya kan. So saya memang tak tahan bila dia sebut tadi. Memang keluar air mata saya sebab saya rasa macam kelakar sangat. Muka dia terbantak macam tu kan. Okay, so saya rasa itu juga kemahiran lah. Ya. Dan kita sebenarnya bukan saja diperlukan untuk mempunyai keberanian bercakap di hadapan. Ada stand, ada fakta-fakta yang menyokong anda punya hujah. Tetapi yang di belakang juga, di belakang tabir juga perlu mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu, menguasai. Tak semua orang suka duduk depan. Saya sebenarnya kalau bagi pilihan saya tak suka duduk depan. Okey. Tak semua orang yang suka buat kerja-kerja belakang tabir. Tapi ada kita perlu menguasai kemahiran-kemahiran ini. So overall yang saya boleh sebutkan tentang isi penyampaian anda lagi ya, saya boleh simpulkan ada yang boleh jadi jurucakap NGO. Boleh kata siapa kan? Okey. Ada yang boleh boleh jadi YB. Saya tak jumpa lagi calon-calon yang boleh jadi. Kalau Dr. Jafar, kalau zaman kita dulu ada senario, zaman sekarang ada apa dia orang tak tahu senario. Ada sepatu. Saya tak jumpa lagi calon-calon yang boleh duduk depan dan boleh membawa isu-isu macam sepatu ke atau apa sajalah So kalau boleh adalah kita nak sejarah ini ada multiple intelligence dan juga multiple skill. Okey, yang dibincangkan oleh rakan-rakan anda tadi, alhamdulillah saya kira menepati tajuk kita punya tema hari kebangsaan. Untuk satu permulaan, saya kira yang lain macam siapa dia tadi ya? FIFA, Tan dan juga yoga. Baru baru pertama kali. Okey, so kita bagi tepukan gemuruh untuk Arfan dan juga Mimi. Bagi Mike, kalau kita tengok tadi macam saya kata lah, ada peluang untuk jadi jurucakap NGO. So sekali lagi saya mengharapkan muka-muka baru dan adik-adik yang berada di Y6 dan Y7 sila boleh belajarlah dengan abang-abang dan kakak-kakak di W12 dan juga W13. Ambil yang baik-baik.
Yang dia orang suka tidur dalam kelas tu jangan ikut. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa. Mungkin ada rakan-rakan pensyarah lain nak bagi sepatah dua kata. Puan Ros, Puan Razia, Dr. Jeff. Boleh. Dato' Pun. Dato' Pun ni. Dato' Pun. Okay, so tepukan untuk penyelarasan anda Dato' Pun. Saya tahu dia penat. Boleh ya, Komisi? Saya serah dekat Dr. Jeff. Okay, sebelum tu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ucapan terima kasih dan tahniah kepada Dr. Pun dan juga barisan tenaga-tenaga yang saya tahu betul-betul rumus untuk menjayakan program-program sejarah ini. So, sekali tahniah dan saya serahkanlah untuk rakan saya ada sepatah dua kata yang terbuku untuk ucapkan. Persilakan Dr. Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya hormati Ketua Unit Kajian Sosial Puan Shuaibah binti Rashidi, Dr. Pun, Puan Khalil Jawad, Puan Ros, Puan Razia, ya, rakan pejabat yang baru. InsyaAllah kita akan berkenal lagi daripada pensyarah kita berkenal lepas pelajar-pelajar baru. Right. Bukan ada yang terbuku, tapi rindu nak tengok kan. 12, 13 tak jumpa, tak boleh check rambut kat sisi luar. Saya tu dulu tengok kan, rambut ni dah panjang warningnya kan, tak nampak mata dia dan sebagainya, tak sempat nak check kan. Tengok badan dia tunjuk. Tak apalah yang, apapun anda pun dah faham kan, kita dah boleh check dulu. Apapun bagi pelajar-pelajar baru, ya, boleh belajar. Kami sebenarnya kami cuba explore semuanya kita bagi pada saya bagi masuk kelas tadi pun saya beritahu anda prepare lah ya, macam-macam mungkin nak bagi pada jemala dan pundak anda kan. Tengoklah ya. Jadi bersedialah ya, untuk tak boleh menolak lah, jangan tolak. Tak boleh tanya kawan, tanya rakan, tanya senior kan. Okay. Jadikan ini sebagai satu platform untuk ada permulaan. Sebab kita ada lagi 19 ini, kami sebenarnya menggigil ni. Saya, Puan Shuaibah, Encik Hazmi menggigil ni, lagi tak selesai. Okey, Puan pun Cik pun dah boleh selesai dah sikit kan. Tapi dia kena support kami yang lain pula. Yang saya duduk menggigil ni, yang Puan Shu, dia tak tidur malam pasal lagi tak sampai 19 bulan, dah 20 bulan ni ya? Kami menggeletar ni, lagi tak settle ni kan. Walaupun nampak cool kan. Tapi sebenarnya kita bimbang. Kebimbangan itu untuk melihat sesuatu pun jadi yang baik lah. Dan pada saya pula yang saya punya 24 kan? Macam dulu tahun lepas kita buat tokohnya sejarah dan darah Lahad Datu kan. Sekarang kita bawa pula waris Datuk Sagor kan. Susah nak bawa dia ni, saya pening kepala. Sebab dia orang besar 8 protokol dan sebagainya kan. Dari segi pelepasan daripada pengarah dan sebagainya ya. Siapa tengah bimbang ni, semua dah siap dah, program dah ada, poster dah ada, tapi tak belah lagi sebab daripada IPJM tak dapat. Walaupun tapi tu saya pasal bergerak, benda tu orang tu dah saya jumpa dah, kemaskinikan lah, apa benda soalan dan sebagainya ya. Jadi menggeletarnya kami tu nanti kami share dengan korang lah nanti. Sama-sama menggeletar nanti kan, sampai sehingga hasilnya kita berkejadian gitu. So kelemahan dan apa-apa kita cuba baiki. Tapi kalau nak jadi juga, itu dah tak dapat kita buat apa-apa ya. Jadi sama-sama tanggung lah kan, tanggung sama di sini. So bersedia dan saya ucapkan selamat datang kembali lah kepada semua pelajar-pelajar, sama ada senior dan junior yang baru ni. Dan hari ni pun ada datang, berapa tadi? 6 kan? 6 orang dari Sarawak ada tadi baru second batch untuk Y7 jadi 20 dan Y6 jadi 19. So kamu tengok-tengoklah sama-sama, tengok-tengoklah kan. Yang mana masih tak kenal, yang tak kenal tu tegur-tegur lah ya. Sama-sama tegur. Sebab kita lihat satu kelompok kita ni kan, bukan saja best daripada segi penyampaian dan sebagainya, best daripada sasiah dan sebagainya kan. All the best kita ambil, yang best kita ambil untuk kita.
Tak apalah yang buruk-buruk tu siapa nak ambil kecil-kecil lah. Tapi kita untuk unit kajian sosial ini, untuk pelajar-pelajar meja sejarah ini, pastikan anda berketerampilan dari segi kebolehan dan juga penampilan diri. Okey, lain-lain saya tak ada apa-apa. Tahniah pada Dr. Pun, ya. Hopefully you can support me untuk next week, ya. Jangan dia lari pula kan. Jaga dia kalau lari. Okey, all the best semua, selamat kembali, terutamanya Adris. Saya pun bimbang juga dengan kecederaan dia kan. Dan apa? Ini apa ni? Kita tak tahu. Kita tak tahu pula tu. Kau panjat durian ke apa? Ya, boleh panjat. So Adri pun kembalinya dengan lebih alim nampaknya kan. Dia betapa lama nampak lebih alim, tempat saya berguru pula dengan dia masa petang ni Adri ya. So anyway, tanya selamat kembali, saya harap dapat kabul baiklah ya. So hati-hati baiklah ya. Okey. Tak apalah, Cowe dah ada pengganti. Dia sudah ada satu bangun apa? Yang menang Commonwealth kan. Dia ada orang lain pula. Adik, kau main ni lah je main carrom ke kan. Yang batu serembat ke. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tanya kepada anda semua atas komitmen anda tadi. Teruskan komitmen anda. Apa-apa pun kita bincang kan. Apa-apa kita bincang sama-sama. Alright, terima kasih semua. Tekupan untuk semua. Tekupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Syahbah dan Dr. Yefri atas kesudian mereka menyampaikan ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, Tuan Putri tersenyum-senyum melihat mempelai dirinjis di pidis. Senyum-senyum jangan tersenyum, sudah kita di penghujung majlis. Sebelum majlis berakhir, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Warga Dewan diminta berdiri.
akhirnya nyanyian lagu sebentar tadi, maka tamatlah sudah program bicara ilmu siswa guru bulan kebangsaan bagi tahun 2020. Saya, Muhammad Fahmi bin Abdul Latif, bersama-sama dengan Aini Najwa menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kekilafan sepanjang kami mengacarakan majlis ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.